A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga sebenarnya pada hakikatnya ialah terjemahan Al-Quran secara hidup. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Perjalanan hidup Rasulullah dan akhlaknya adalah sama seumpama Al-Quran. Jadi tajuk yang sebelum ni kita dah belajar daripada awal sehinggalah sampai tahap dakwah Rasulullah SAW secara rahsia yang berlangsung lebih kurang selama 3 tahun. Jadi antara hikmah terbesar dakwah Rasulullah di peringkat awal dilakukan secara rahsia ialah dari segi strategi dakwah. Sebab dakwah adalah satu benda yang secara umum tidak disukai oleh manusia. Dakwah iaitu mengajak manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah dan beribadat hanya kepada Allah, kebanyakannya tidak disukai oleh manusia. Walaupun apa yang dibawa oleh syariat Islam adalah semuanya baik, semuanya nak pandu manusia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada melalui Al-Quran ataupun hadis, semuanya Allah jadikan ia berlawanan dengan nafsu. Maka secara logiknya ia pasti akan ditentang oleh kebanyakan manusia. Jadi apabila akan ditentang oleh kebanyakan manusia, maka untuk peringkat awal dari segi strategi dakwah hendaklah dilakukan secara rahsia, supaya sebelum Islam terbuka dan disebarkan kepada umum, asas kekuatan Islam sudah ada yang dilakukan melalui secara rahsia. Islam telah tersebar secara rahsia dan mereka yang telah memulai Islam dah ada walaupun tak ramai, tapi kefahaman mereka, kemantapan akidah mereka telah kuat. Bila sampai tahap dakwah secara terbuka, asas kekuatan Islam sudah ada. Dan kalau berlaku apa-apa pun, Islam akan bertahan dengan kekuatan asas yang dibina ketika peringkat rahsia. Itu antara hikmah utama kenapa peringkat awal Islam bergerak secara rahsia. Okey. Kemudian peringkat kedua, setelah 3 tahun turun. Kita boleh tengok buku kita. Buku ni kita dah jual. Bukan jual lah, kita tolong beli untuk pelajar-pelajar. Buku As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, karangan Dr. Akram Ad-Diya Al-Umari, dan ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ikut buku ni kita sampai muka surat 143. Muka surat 143. Siapa yang ada buku boleh buka buku dan tengok. Kalau buku bahasa Arabnya ialah
Tajuk dia Bad'u ad-Da'wati al-Jahriyah, muka surat 141. Teks bahasa Arab muka surat 141 dan teks terjemahannya muka surat 143. Okey, kita baca. Kata penulis rahimahullah, Bad'u ad-Da'wati al-Jahriyah, permulaan kepada dakwah secara jahriyah, terbuka. Inqadat marhalatu da'wati sirriyah, telah berakhir tempoh dakwah secara rahsia. Telah berakhir tempoh dakwah secara rahsia dengan turunnya ayat Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maksudnya ialah Allah kata wa anzir. Anzir, berilah peringatan. Peringatan, inzar ni peringatan yang ada unsur-unsur takhwif, menakutkan. Kalau peringatan tidak ada unsur menakutkan, dia tidak dipanggil inzar. Jadi nanti kita tengok apabila Nabi memberi peringatan pada orang Quraisy Mekah, ada tak unsur yang menakutkan? Okey, setelah turun ayat ni, cuba kita tengok maksud ayat ni. Cuba kita tadabbur. Wa anzir, dan berilah. Anzir, perintah, berilah peringatan, asyirataka, kepada keluarga engkau ataupun kerabat engkau, al-aqrabin, yang paling dekat. Kenapa keluarga yang kalau qarib dekat, kalau aqrab paling dekat? Kenapa peringkat awal ni kena sampaikan kepada keluarga yang terdekat? Ini surah Asy-Syu'ara kan? Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Kenapa? Jadi salah satu strategi dakwah, ialah bila kita sampaikan dakwah, kita akan ditentang. Sebab dakwah secara umum tidak akan disukai oleh sesiapa sahaja. Maka bila kita akan ditentang, kita perlu pada kekuatan. Kekuatan yang akan paling kurang, kalau dia tak beriman pada kita pun ataupun pada dakwah, paling kurang dia akan pertahankan kita. Logiknya, siapa yang paling utama akan pertahankan kita bila kita dicela? Siapa? Keluarga. Strategi dakwah. Itu ayatnya. Wa anzir asyirataka al-aqrabin. Lepas tu kalau kita tengok kekuatan dakwah Nabi di Mekah, apa dia? Antaranya pakcik dia. Walaupun pakciknya tak beriman, Abu Talib kan, tapi pakcik dia lah yang banyak mempertahankan Rasulullah, dan sehingga dakwah Nabi boleh tersebar di Mekah selama 13 tahun. Jadi pengajarannya apa dia? Pengajaran bila kita buat kerja dakwah. Yang tak buat kerja dakwah tak payah cakap lah. Ini khas untuk orang berdakwah. Sebab tu saya cakap daripada dulu sampai sekarang dan sampai bila-bila lah,
Bila sebut Quran, dia tak boleh dipisahkan dengan dakwah. Quran adalah dakwah, dakwah adalah Al-Quran. Jadi strategi dakwah, peringkat awal, kita dakwah pada keluarga kita yang terdekat. Sebab bila berlaku masalah, mereka lah yang pertama akan pertahankan kita, sama ada mereka beriman ataupun tidak. Maka jangan kita bergaduh. Jangan kita bergaduh, jangan bermusuh. Lebih-lebih lagi dengan keluarga sendiri. Kalau dengan orang lain pun jangan bergaduh, jangan bermusuh. Paling-paling tidak, kalau mereka tak ikut dakwah yang kita bawa, paling tidak mereka tak menentang. Itu sebenarnya dah kemenangan kepada dakwah. Mereka tak menentang, itu dah satu kemenangan. Kalau mereka beriman, lagilah. Tapi kalau mereka tak beriman dan mereka menentang, itu satu halangan kepada kerja dakwah. Okey. Setelah turun ayat ni, apa Nabi buat? Ini perintah, perintah. Apa Nabi buat? Fa kharaja Rasulullah. Terus Nabi keluar. Hatta sa'ada as-Safa, sehingga Nabi naik bukit Safa. Maka keluarlah Rasulullah SAW hingga naik ke bukit Safa seraya berseru, wahai semua orang. Maka berkumpullah semua suku Quraisy memenuhi seruan Rasulullah SAW. Lalu Nabi berkata, wahai Bani Fulan, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Muttalib. Dia orang Quraisy ni ada puak-puak dia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Lepas Nabi kumpul, Nabi kumpul, kabilah-kabilah Quraisy di atas bukit Safa, Nabi pun buat soalan. Bagaimana menurut pendapat kalian seandainya aku informasikan, aku bagi tahu pada kamu bahawa di lembah ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kamu? Apakah kamu percaya ucapan aku? Maka orang musyrikin Mekah jawab, tak pernah kami dapati engkau berdusta. Okey. Lepas Nabi dapat persaksian bahawa orang musyrikin Mekah percaya pada Rasulullah. Lepas Nabi dapat persaksian, mereka percaya pada Rasulullah, baru Nabi sampaikan mesej dakwah, iaitu, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Okay. Nabi kata, aku adalah Rasulullah, utusan Allah yang mengingatkan kamu sebelum datang azab yang pedih, iaitu azab neraka. Jadi dalam inzar Nabi ni ada tak unsur-unsur yang menakutkan? Apa dia? Azab Allah. Jadi sebab itulah benda yang Nabi tekankan sepanjang dakwah di Mekah 13 tahun. Apa dia?
yang Nabi tekankan? Ada 3 benda. Selama 13 tahun, yang 3 perkara inilah Nabi tekankan. Pertama, beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah, mentauhidkan Allah. Itu benda paling asas. Yang kedua, beriman dengan Rasulullah. Nabi adalah Rasulullah. Maknanya kalau nak dapat maklumat tentang Allah, hanya melalui Rasulullah sahaja. Nak beribadat kepada Allah hanya melalui Rasulullah sahaja. Dan yang ketiga, beriman dengan hari akhirat, syurganya, nerakanya. Ini 3 asas. Kalau 3 asas ni tak settle, manusia tak akan berubah dan tak mungkin jadi baik. Contohlah, kita nak cerita pasal ekonomi, kan? Buka kilang kicap, buka kilang kereta, nak kuatkan ekonomi. Dalam keadaan mereka tak kenal Tuhan, dalam keadaan mereka tak ikut Rasulullah, mereka kaya, tapi kaya tu akan menghancurkan mereka. Jadi amat salah peringkat awal dakwah ialah tekan dalam bab ekonomi. Sangat salah. Ekonomi yang betul ialah ekonomi yang tegak di atas akidah mentauhidkan Allah. Sama juga kadang-kadang individu kan, dia kata saya nak kaya. Sebab apa? Bila saya kaya, saya akan sedekahkan kekayaan saya pada agama. Dalam keadaan akidah dah rapuh. Okey, bila dia kaya apa jadi? Dia lupa diri. Sebab tidak ada akidah. Tak yakin pada hari akhirat. Jadi ini proses asas pendidikan di mana-mana saja. Dalam dakwah, di sekolah, di universiti, kalau 3 asas ni tak kuat, memang pelajar ke siapakah akan hancur, akan hanyut. Satu, keyakinan kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, hanya ikut Rasulullah sahaja. Yang ketiga, yakin pada kehidupan akhirat. Bila ada 3 ni, khususnya yakin pada akhirat, dia tak akan tertipu dengan dunia. Yang rusak-rusak ni sebab tak yakin pada akhirat kan. Dan akhirnya mereka tertipu dengan dunia. Kenapa? Kenapa tertipu dengan dunia? Kenapa? Ingat, kita belajar sirah bukan belajar fakta sejarah. Belajar sirah ialah untuk faham Quran dan untuk berdakwah. Jadi benda-benda macam ni kena betul-betul hadam. Apa soalan tadi? Bila manusia tak kena akhirat, tak percaya pada akhirat, tak beriman pada Allah, manusia akan tertipu dengan dunia. Kenapa? Soalannya. Dunia indah. Dunia tu indah. Indah. Ialah sebab apa? Dekat. Sebab tidak ada akhirat dalam kepalanya. Kalau ada akhirat, akhirat ni jauh lebih indah, jauh lebih kekal, jauh lebih bahagia. Kalau ada akhirat, dia tak akan tertipu dengan dunia yang indah hanya di luar sahaja. Faham tak? Semua yang tertipu dengan dunia sebab tak ada akhirat, tak ada syurga dalam kepalanya. Sebab tu sahabat bila peringkat awal dakwah di Mekah, Nabi tekankan syurga. Syurga, syurga, syurga. Jadi akhirnya dunia tu bagi mereka senang je nak lepas. Sebab tu Abu Bakar sanggup bagi semua sebab dia tahu bagi untuk dapat yang jauh lebih baik. Kita kadang-kadang belajar agama tapi nak bagi harta tu cukup berkira. Tak ada musimnya. Bila musimnya? Ramadan. Lepas tu kalau setiap hari subuh, sedekah subuh kan. Ada waktu-waktu tertentu. Sebab apa? Dia tak nampak ganjaran di akhirat. Jadi saya nak ingatkan, bila belajar sirah, jangan fikir nak dunia, tapi fikirlah nak yang lebih baik daripada
dunia. Sebab tu saya sangat-sangat tak bersetuju, walaupun orang tak setuju dengan saya. Apa dia? Dia belajar sirah, lepas tu bawa pelajar berjalan melancong. Nabi belajar. Nabi sirah ni siapa ni? Sirah Nabi. Nabi pernah berdakwah siang dan malam, kena maki. Kamu belajar sirah Nabi, kamu berseronok. Logik masuk akal tak? Tak masuk akal. Nabi penat, letih separuh, mati buat kerja dakwah. Kamu belajar sirah Nabi, kemudian seronok berjalan. Tak masuk. Tak masuk. Jadi siapa belajar sirah, bersedialah untuk berdakwah. Bersedia untuk dapat yang, bersedia untuk korbankan dunia untuk dapat yang lebih baik daripada dunia. Okey. Soalan dia, kenapa bila Allah kata wa anzir ashirataka, Allah kata kepada Nabi berilah peringatan kepada kerabat engkau yang terdekat. Allah tak kata beri peringatan di tempat mana. Tiba-tiba Nabi pilih tempat apa? Tempat apa? Bukit Safa. Kenapa Nabi pilih Bukit Safa? Allah tak sebut pun tempat. Nabi boleh je berdakwah kumpul masyarakat Arab di sebelah Kaabah. Betul kan? Masjid kan? Mana lebih mulia? Cakap agama dekat Kaabah ataupun di atas bukit? Dia? Dekat tak, mana lebih mulia? Cakap agama di Masjidil Haram sebelah Kaabah dengan atas bukit yang bukan masjid dan Baitullah pun tak ada. Masjidil Haram. Logik kan? Tapi kenapa Nabi pilih Bukit Safa? Supaya Nabi cakap semua orang boleh dengar. Dia duduk di atas. Kenapa Nabi nak semua orang, semakin ramai orang dengar? Sebab dakwah ialah untuk menyelamatkan semua orang, bukan orang di tempat tertentu sahaja. Tengok strategi dakwah. Sekarang banyak kelas agama di mana? Di masjid. Betul ke salah? Jawab perlahan sikit. Tengok antara Kaabah, Masjidil Haram dengan bukit, Nabi pilih bukit. Supaya satu, semakin ramai orang dengar. Yang kedua, tempat tinggi. Supaya suara dakwah, mesej dakwah jelas, clear. Nabi cakap tempat tinggi kan. Maknanya penceramah tu, pendakwah kena berada tempat tinggi supaya boleh nampak dan orang pun boleh nampak pendakwah. Jangan pendakwah dengan orang ramai sama tinggi. Jadi orang yang mendengar tak tahu. Dengar suara aja. Itu pun strategi dakwah. Biar dengar suara dan tengok pergerakan mulut. Lagi clear. Okey. Poin yang kedua. Kenapa sebelum Nabi sampaikan mesej yang Allah perintahkan, iaitu bagi tahu pada mereka, aku ni Rasulullah. Tapi Nabi tak sampaikan terus. Nabi buat soalan dulu. Kalau aku cakap di sebelah bukit ini ada tentera musuh yang akan menyerang kamu, kamu percaya tak? Orang musyrik jawab, yang tu Allah perintah tak Nabi? Tak. Ya Allah perintah pada? Bagi peringatan pada mereka tentang azab neraka. Tapi kenapa Nabi buat soalan dulu? Pada asasnya supaya mereka, Nabi yakin untuk sampaikan ayat selepas tu. Dengan jawapan yang mereka bagi, mereka yakin dengan Nabi. So untuk bercakap dengan lebih lanjut, untuk meyakinkan diri Nabi. Tapi lepas tu tak yakin pun. Ayalah untuk teori. Lepas tu orang-orang musyrik yakin tak? Tak.
pakcik Nabi hentam awal-awal lagi, celakamu. Ada strategi tu. Cuba fikir. Yang mana berfikir memang yang tak nak berdakwah. Strategi dakwah ataupun strategi kita mengajar, bila kita nak menyampaikan apa-apa, pastikan orang percaya pada kita. Dia tak nak terima apa kita cakap, itu tak. Nombor dua. Yang pertama sekali, bila kita nak sampai pada seseorang, biarlah dia percaya pada kita. Supaya apa? Supaya dia, bila dia percaya pada kita, dia akan bersedia mendengar, fokus. Tapi kalau daripada awal lagi dia tak percaya, kita cakap setengah jam pun, kan? Saya mengajar apa tadi? Tak pastilah Ustaz. Sebab saya tengah mesej kawan. Betul tak? Itu strategi Nabi. Jadi bila kita nak sampaikan, pastikan orang kenal kita, orang percaya pada kita. Mana kalau dia tolak tu, setelah Nabi sampaikan, orang musyrik tolak, bukan salah Nabi. Sebab tadi dia cakap dah, dia percaya pada Nabi, kan? Itu bukan salah Nabi dah. Kalau dia tak setuju, bukan tak setuju dengan Nabi, tapi tak setuju dengan apa yang Nabi cakap. Itu masalah kamu dengan Tuhan. Sebab yang Nabi cakap daripada Tuhan, bukan daripada dia. Maknanya kalau kita sebagai pendakwah, jangan tunjuk image yang tak baik, yang menyebabkan orang tak percaya pada kita, walaupun kita cakap benar baik. Ni ustaz ni tak boleh pakai. Semalam tengok duk lepak, kan? Pukul 1 pagi. Okey. Sebab tu kita tengok ada satu hadis, kan? Nabi tengok ada seorang lelaki solat dalam masjid Nabi dan solatnya salah. Nabi tegur terus ke Nabi suruh ulang? Ulangan. Kemudian dia solat kali kedua, salah lagi. Nabi tegur tak selepas kali kedua? Tak. Dia solat lagi kali ketiga. Lepas kali ketiga Nabi tegur tak? Nabi tak tegur. Sedangkan Nabi kata siapa yang melihat kemungkaran hendaklah cegah. Tapi kali pertama tengok Nabi tak tegur. Kali kedua Nabi tak tegur. Kali ketiga Nabi tak tegur juga. Cuma lelaki tu kata, aku dah salat 3 kali, semuanya salah. Menjadikan lelaki tu dah frust, tak nak salat dah kali keempat. Sebab apa? Mindset dia kalau dah salat kali keempat, kali kelima memang salah. Sekarang aku wajib betul-betul belajar. Ketika mindset dia bersedia untuk belajar, untuk menerima, baru Nabi ajar. Boleh faham? Pengajarannya apa? Kalau kita berdakwah pada orang, tengok orang tak fokus, jangan cakap lah. Cakap je, kawan tu tertidur, kan? Contoh macam kuliah maghrib lah. Pernah tak gambaran kuliah maghrib di masjid? Pernah tengok tak? Kadang-kadang kita tengok ustaz tu macam cakap sorang-sorang aja. Bucu ni seorang tak tidur, bucu ni seorang tengok telefon, bucu ni seorang tak zikir, kan? Suasana dah lah orang tak ramai. Itu bukan dakwah tu, itu memenuhi jadual masjid. Tak betul. Berapa banyak rugi, kan? Rugi ustaz sampai ke ilmu, rugi pihak masjid bagi duit, dan rugi orang yang mendengar. Okey. Kemudian setelah Nabi beritahu pada orang musyriki di Bukit Safa, terus yang lain semua diam. Semua diam. Bila Nabi beritahu, aku adalah Rasulullah, nazirul lakum bayna yaday azabin. Jadi aku Rasulullah, kerja aku apa dia? Cerita tentang azab yang pedih. Bila? Di akhirat. Bercanggah tak? Fahaman akidah orang musyrikin masa tu apa dia? Tak beriman pada hari akhirat. Mereka anggap hidup ni hanya sekali. Bila mati, habis. Bahkan orang musyrikin ambil tanah, ambil tulang-tulang yang hancur, dia tunjuk depan Rasulullah. Ni,
tulang-tulang yang hancur ni, tak masuk akal Allah boleh hidupkan kembali. Tiba-tiba Nabi kata, aku Rasulullah yang akan bawa cerita tentang kehidupan selepas mati. Bercanggah. Tapi dia tak berani bantah. Semua diam. Kenapa dia orang tak berani bantah? Sebab tadi dia cakap apa pada Rasulullah? Semua yang kamu cakap aku percaya. Kalau dia kata aku tak percaya, mana cakap mereka tak dibohong. Faham? Tapi ada seorang yang semsing. Dia tak boleh tahan. Walaupun dia sendiri mengaku Nabi Muhammad tak pernah berbohong. Tapi sebab apa yang Nabi cakap tu bercanggah dengan akidah, fahaman, amalan mereka sekian lama, dia tak sabar. Dia kata apa? Siapa orang tua ni? Abu Jahal ke Abu Lahab? Abu Lahab ke Abu Jahal? Abu Lahab. Faqala Abu Lahab, tabban laka. Dua patah. Apa makna tabban? Celaka engkau. Celaka engkau. Amma jama'tana Amma jama'tana ila haza. Adakah kamu kumpul kami semua hanya nak beritahu engkau Rasulullah cerita pasal buang masa kami dia celaka. Kemudian Abu Lahab pun bangun. Lepas dia bangun turun ayat tabbat yada abi lahabin tab. Okey. Kenapa yang lain tak boleh cakap dan Abu Lahab yang bercakap? Sepatutnya Abu Lahab yang paling diam. Sebab apa? Pakcik Nabi, dan dia paling kenal anak saudaranya daripada orang lain. Anak aku ni, anak saudara aku tak pernah berbohong. Kenapa dia yang pula lantang menentang anak saudaranya? Ramai orang percaya. Sebab dia antara pembesar Mekah. Jadi orang yang paling menentang dakwah ialah pembesar. Sebab ada kepentingan. Ada kepentingan. Bila menentang kepentingan mereka, dia tak kira siapa yang bawa tu. Anak saudara ke, anak ke, dia akan tentang. Sebab menentang kepentingan mereka sebagai ketua, dan dia akan tinggalkan semua akidah-akidah yang usaha, amalan-amalan yang tak baik. Okey, Nabi jawab tak bila Abu Lahab kata celaka engkau, buang masa aku je? Nabi jawab tak? Ada Nabi jawab apa-apa? Tak ada. Kenapa Nabi tak jawab? Nabi boleh jawab kan? Abu Lahab, jaga baik-baik sikit. Jaga mulut tu. Nabi boleh jawab. Kenapa Nabi tak jawab? Nabi menyampaikan. Juga Nabi menyampaikan. Jawapan lain? Tugas dakwah perlu sabar. Dakwah perlu sabar. Yalah, cakaplah tapi dalam keadaan sabarlah. Jangan tak cakap langsung. Tengok sekarang Abu Lahab ni menentang peribadi Rasulullah ke menentang mesej dakwah hidup oleh Rasulullah? Mesej dakwah tu daripada siapa? Tak, mesej dakwah daripada siapa? Allah. Jadi kalau mesej Abu Lahab menentang mesej dakwah yang dibawa oleh Nabi daripada Allah, Nabi tak perlu jawab, ini bukan urusan aku. Dia tak pertikaikan peribadi aku. Dia pertikaikan apa yang aku bawa daripada Allah. Sekarang kamu bergaduh dengan Allah, bukan urusan aku. Sebab tu siapa yang menjawab? Allah. Tabbat yada. Pengajar untuk kita beda. Kerja kita sampaikan, dia tak perlu. Bila kita sampaikan dakwah betul-betul daripada Allah, orang tak suka kita, tanya dia tak suka sebab apa. Kalau tak suka sebab apa yang kita sampaikan, jangan jawab, diam dia. Tapi kalau dia tak sampai sebab peribadi kita, jawablah. Pakcik tak suka ni sebab apa? Kamu ni tak boleh pakai, cakap tak serupa bikin, kan? Boleh faham? Surah Al-Masad turun masa tu. Masa tu Dan Nabi baca terus.
Baca terus. Sebab itulah bukti tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lepas tu sayasla naran zata lahabin. Makna Allah bagi ancaman, kelak Abu Lahab akan masuk nara zata lahab. Okey? Tengok ayat Quran tak menipu. Ayat Quran tetap benar. Buktinya apa? Abu Lahab boleh tak dia berlakon? Tengok Quran kata aku akan masuk neraka kan. Sekarang aku mengucap, mana apa yang kau buat bercanggah tak dengan Quran? Boleh kan? Boleh. Dia umur depan orang ramai, asyhadu an la ilaha illallah. Tengok Quran kata aku masuk neraka, aku Islam. Tapi bukti Quran tu benar apa dia? Dia tak berlakon. Dia tetap kufur. Dan bila turun ayat ni, dia tahu dia akan masuk neraka, tapi Allah tak buka pintu hati sebab kesombongan, kedegilannya. Okey. Kemudian kata penulis ni, beberapa riwayat waqad zakarat, beberapa riwayat yang lemah menyatakan bahawa lepas tu Rasulullah SAW pernah mengumpulkan 30 orang keluarganya setelah turun firman Allah Ta'ala wa anzir ashirataka al-aqrabin. Ada satu riwayat lepas turun ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin, Nabi kumpul keluarga dia lebih kurang 30 orang. Lepas tu maka berkumpullah mereka pada acara makan-makan dan minum-minum bersama Rasulullah. Kononnya Nabi nak berdakwah lah. Sebahagian riwayat tadi mengisyaratkan munculnya mukjizat Nabi berupa makanan yang sedikit, cukup bagi jumlah mereka yang besar. Jadi Nabi panggil 30 orang, lepas tu buat makan-makan. Dan makan tu sikit tapi cukup untuk mereka yang hadir. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa yang bersedia menanggung hutangku, janji-janjiku bersamaku di syurga? Siapa yang akan pertahankan aku dan ikut aku untuk mendapat syurga? Mereka pun semua diam. Tiba-tiba Ali berkata, Sayyidina Ali. Mana penulis buku ni nak bagi tu, cerita ni cerita tak sahih. Cerita ni nak angkat siapa? Biasa kalau nak angkat Ali tu, riwayat tu daripada ini nak begitu. Sebab tu buku ni dia panggil Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Dia tapis-tapis. Mana-mana yang tak sahih dia tak bawa, ataupun dia bawa dia ceritakan ini tak sahih. Ada hadis yang kita biasa dengar. Nabi kata apa? Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuhu. Aku adalah Madinah ilmu dan Ali adalah pintunya. Betul kan? Biasa kita dengar daripada mulut penceramah. Hadis ni hadis mungkar yang tidak ada asalnya. Tak masuk akal. Kenapa Ali pula pintunya? Orang yang paling alim, sahabat yang paling alim siapa? Tak. Paling alim dalam bab halal dan haram. Muaz bin Jabal. Jadi kenapa pula Ali? Bahkan ulama kata semua sahabat adalah pintu-pintu ilmu, bukan Ali je. Tapi orang suka bawa tu. Okey, kemudian kata penulis ni, seluruh riwayat cerita pasal kelebihan Ali ni adalah lemah dan dibuat-buat oleh para pendusta serta dikhayalkan oleh tukang cerita di kalangan pengikut hawa nafsu ahli bid'ah. Sedangkan At-Tabari menjadikan turunnya ayat, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terang segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin, sebagai pemberitahuan akan berakhirnya tempoh dakwah syariah. Dan ayat tersebut turun di Mekah. Jadi ayat wa anzir ashiratakal aqrabin adalah satu, Allah nak suruh Nabi berdakwah secara terbuka. Yang kedua, Allah nak bagi tahu sekarang dakwah secara rahsia dah habis. Jangan dakwah secara rahsia lagi. Sebab tu ada juga di Malaysia ni yang jenis berdakwah ataupun mengaji secara rahsia. Guru dia tak tahu.
Dia dah tahu guru, tapi ketua kepada kumpulan dia tak tahu. Saya tak tahu, tak pernah jumpa, dengar-dengar aja. Ini dakwah tak betul ni. Dakwah yang betul mesti tahu siapa ketuanya, apa silibusnya, kan? Sebab Islam adalah jelas. Islam adalah untuk semua. Kenapa? Untuk kelompok tertentu. Strategi kita boleh sembunyikan, tapi mesej dakwah kena terbuka. Okey, sedangkan At-Tabari menjadikan turunnya ayat, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terang segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik, sebagai pemberitahuan akan berakhirnya tempoh dakwah syariah. Dan ayat tersebut turun di Mekah. Di antara pelajaran yang dapat diambil, perintah untuk menyampaikan Al-Quran dengan terang-terang, dan bisa juga ayat ini turun dalam rangka menghentikan fasa dakwah syariah rahsia. Sekalipun amatlah sulit menyatakan dengan tegas perihal itu disebabkan lemahnya sanad. Okey. Antara pengajaran kita boleh ambil ialah selepas 3 tahun dakwah secara rahsia, turun ayat wa anzir asyirataka, maka Allah perintah Nabi sampaikan secara, sampaikan apa tu? Sampaikan apa? Sampaikan Al-Quran lah. Sampaikan Al-Quran. Jadi pengajarannya apa? Quran adalah untuk disampaikan, bukan untuk dibaca. Ini bukan setelah 20 tahun Nabi berdakwah, tak. 3 tahun baru. Dan ayat pun tak banyak lagi. Surah pun tak banyak. Tapi dalam keadaan surah tak banyak, dakwah baru, Allah kata sampaikan secara terbuka. Jadi pengajarannya apa? Yang kebanyakan orang kita buat tu sebenarnya bukan perintah Allah. Bukan perintah Allah. Apa dia contoh? Ya? Dia kalau benda ni cakap sensitif lah, tapi memang kena cakap lah. Maaf saya cakap dah. Duk pakat berebut buka ma'at tafiz. Siapa suruh? Betul tak? Baru 3 tahun, ayat pun tak banyak, tak cukup 30 juzuk lagi. Tiba-tiba Allah perintah pada Nabi, sampaikan. Dan Nabi tahu tak, yang Nabi nak sampaikan bercanggah 100% dengan pegangan orang musyrikin. Nabi tahu tak? Dan Nabi tahu tak risiko dia? Tahu. Dan Nabi ambil masa tak untuk sampaikan perintah Allah? Kenapa tak? Ya? Sebab Quran nak selamatkan orang. Quran nak selamatkan orang, bukan nak betul nak dapat hadiah, nak dapat musabaqah, nak khatam, tak. Quran nak selamatkan orang. Kenapa tak nak bagi tu orang? Quran nak selamatkan manusia daripada azabin alim. Macam mana kamu baca sampai 30 juzuk hafal, berapa ramai yang jahil, berapa ramai yang tak salat, kamu nak baca lagi? Pelik tak? Okey. Sebab itulah peringkat awal turun ayat. Cuba buka surah Al-Insan. Antara awal-awal ayat yang turun. Surah Al-Insan. Okey, ayat 23 dan 24. Allah kata apa? Wabillahi minasyaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan alaika kepada engkau Al-Quran. Quran itu secara tanzilah beransur-ansur. Tanzilah beransur-ansur. Lepas tu Allah kata apa? Fasbir, maka hendaklah sabar. Sabar kepada apa ni? Sabar kepada apa? Li hukmi rabbika, kepada hukum Tuhan engkau.
Wala tuti'. Ada dua perintah Allah. Satu, sabar kepada hukum Tuhan engkau. Yang kedua, wala tuti'. Jangan kamu dengar daripada mereka yang asima, orang yang berdosa. Jangan taat, jangan dengar. Kemudian au kafura, ataupun jangan taat kepada orang yang kafir. Okey. Ini peringkat awal Quran turun. Allah kata kami turun Quran, maka kewajipan kamu pada sabar. Logiknya pada bila Allah kata kami turun Quran pada kamu, ayat selepas tu logiknya apa? Ni kami bagi Quran pada kamu, bacalah. Betul tak? Allah kata apa? Ni kami bagi Quran, sabar. Apa maksud? Bila sabar ni apa dia? Benda yang besar dan berat, barulah perlu kesabaran. Benda ujian, barulah perlu. Makna Allah nak bagi faham pada Nabi apa dah? Ni Quran ni kamu kena faham, kamu kena baca. Nak baca kena sabar, nak faham lagi kena sabar, nak sampaikan lagi kena sabar. Dan sabar pula kepada apa tu? Li hukmi rabbika. Allah kata ini Quran, tapi Allah tak kata sabar pada Quran, tak. Sabar pada hukum Tuhan engkau. Pengajarannya apa? Dalam Quran ini penuh dengan hukum Tuhan engkau. Nak amal, sabar. Nak sampaikan perintah sampai pada orang, itu pun hukum Tuhan engkau. Kamu kena sabar. Daripada awal lagi Allah dah bagi Nabi faham Quran ni sangat-sangat besar ujiannya, dan kamu perlu kesabaran yang tinggi. Lepas tu orang musyrikin Mekah menentang. Orang musyrikin Mekah kata apa? Muhammad jangan berdakwah, ataupun kita tukarlah, toleransi, kompromi. Hari ni sembah Tuhan aku, besok Allah kata apa tu? Jangan taat. Ini ujian kamu. Kadang-kadang kita berdakwah hajat pada sunnah. Orang kata apa? Apalah sunnah-sunnah, buat je apa yang orang ramai buat kan. Apa benda-benda baru ni? Allah kata apa? Jangan taat. Itu orang berdosa ataupun orang kafir. Nampak? Cuba buka pula surah Al-Muzammil. Kita tahu kan surah Muzammil turun di awal-awal lagi, peringkat awal, ketika dakwah secara rahsia. Cuba tengok ayat. Kita tengok ya ayyuhal muzammil wa muslimu qumil laila illa qalila. Bangun malam kecuali sedikit. Kemudian separuhnya, nisfahu, ataupun awin qus minhu, ataupun kurang daripada separuh, sedikit, au zid alaihi, ataupun lebih daripada separuh. Kemudian buat apa? Waratilil Qur'ana, baca Quran dengan betul, dengan penghayatan. Kenapa kena bangun malam? Entah Allah begitu, inna sanulqi alaika, sebab kami akan campak di atas engkau qawlan saqila, kata-kata yang apa? Kata-kata yang berat ni apa dia? Quran lah. Quran penuh dengan hukum, betul tak? Kena faham, kena buat, kena sampaikan. Jadi apa kaitan kata-kata yang berat iaitu Quran yang Allah akan turun pada Nabi dengan bangun malam? Apa kaitannya? Apa dah? Kenapa perlu hubungan dengan Allah? Dia bila kamu nak sampai pada orang, hari pertama baru 10 minit je, celaka engkau. Kalau kita tak ada kekuatan sabar, kita tak boleh sabarkan. Tapi kekuatan sabar tu dari mana? Hubungan solat malam dengan Allah.
Siapa yang hubungan dengan Allah rapuh, ni yang mudah kecewa, mudah putus asa, mudah merajuk. 3 hari berdakwah, cuti 3 bulan kan. Sebab dia tak ada kekuatan dalaman. Yalah, Nabi nak menghadapi apa ni? Bukan 3 orang ni, satu masyarakat Mekah, semuanya kufur. Nabi surah-surah, satu cabaran yang besar. Jadi bangun malam. Kemudian lepas tu Allah kata apa? Malam itu inna nasyi'atal laili hiya ashad wat'an wa aqwamu qila. Sebab malam tu lebih tenang dan lebih kamu menghayati maksud bacaan. Di sini pun jelas Quran diturunkan untuk kamu tadabbur. Jadi waktu yang paling sesuai kamu tadabbur bila? Kenapa? Allah begitu lepas tu innalaka fin nahari sabhan. Sebab siang hari ni kamu banyak urusan dunia. Betul tak? Bila banyak urusan dunia, dalam kepala ni banyak, nak meeting tu, nak jumpa kawan tu, tiba-tiba buka Quran tak masuk. Bila waktu sesuai, semua urusan dunia dah habis, semua orang tidur, tak ada gangguan, anak semua tidur apa semua kan, kita buka, kita renung, kita perhati, masuk masa tu. Dan lepas tu Allah kata apa? Wazkurisma rabbika wa tabattal ilahi. Sebutlah nama Allah, zikirlah dengan nama Allah, dan beribadat pada Allah dengan tabtila. Tabtila apa makna? Betul-betul 100% kerana Allah. Jangan ada sambil-sambil tu campur dengan tujuan lain, ataupun ibadat tu bercampur dengan yang bid'ah. Kan bangun malam package 3 jenis 4 jenis solat. Lepas tu tengok ayat 10, Allah kata apa? Wasbir, sabarlah, ala ma yaquluna, apa yang mereka ucapkan. Wasbir, sabarlah, bangun malam, yaquluna, apa yang mereka baca Quran betul-betul faham, sabarlah. Kemudian bangun malam kan, bila sampai apa yang mereka kata apa? Baca Quran betul-betul faham. Tu kan saya, Allah kata apa? Sabar apa yang mereka ucapkan. Daripada awal lagi Allah dah beritahu Rasul, bila kamu sampaikan mesti ada mereka yaquluna, maka kewajipan kamu sabar. Yang kedua, wahjurhum hajran jamila. Apa dia wahjurhum? Apa dia? Jauhkan mereka, tapi dengan cara apa? Macam mana tu? Macam mana kita nak jauhkan orang yang menentang dakwah kita dengan cara yang jamilah? Macam mana? Kalau dia maki kita, dia cela kita, jangan kita buat yang sama yang dia buat. Ustaz ni bodoh lah, kenapa buat kerja ni? Balik-balik rumah lah kita berkata, kamu lagi bodoh. Itu aku nak sampaikan Quran, kamu kata bodoh, kamu yang bodoh. Itu bukan jamilah. Sebab tu ada satu ayat surah Al-Furqan, Allah kata apa? Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang-orang jahil berkata pada kamu, apa kamu jawab? Qalu salama. Apa makna salama? Salama bukan bagi salam, jangan salah faham. Bila orang bodoh orang tak faham agama lah, kata macam-macam pada kita, Allah perintah pada kita, jawablah salama. Salama iaitu perkataan yang selamat daripada menyakitkan hatinya. Terima kasih, saya minta diri dulu, kan? Ini yang kata degil, keras kepala, 7 keturunan sama dengan bapak kamu. Betul, kadang-kadang orang tak suka pada Islam sebab apa? Penyampai tu, penyampai. Okey, satu lagi, buka surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr.
Ayat 94. Ini ayat yang berkaitan dengan perintah Allah supaya Nabi sampaikan dakwah secara terang-terang. Cuba tengok. Ayat 94. Surah Al-Hijr. Muka surat 267. Okey. Allah kata apa? Fasda'. Apa makna fasda'? Sampaikan secara terang-terang. Bima tu'mar, dengan apa yang kamu diperintahkan. Kamu hanya Rasulullah, kamu diperintahkan buat kerja. Wa'arid 'anil musyrikin, dan bila kamu sampaikan, orang musyrikin menentang, maka Allah kata apa? A'rid, mana? Elakkan daripada bertembung. Pendakwah, strategi dakwah, jangan bertembung. Bila orang menentang, kita tarik diri. Bukan tarik diri maksud mengalah, tapi itu adalah strategi. Bila dia menentang, kita menentang, akhirnya apa? Jam. Dakwah jam. Kemudian habis, siapa nak pertahankan dakwah kita? Ayat seterusnya 95. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Sesungguhnya kami Allah kata, kami ni Tuhan akan pelihara engkau daripada siapa? Orang yang Abu Lahab kata kamu celaka, yang orang musyrik kata kamu gila, serah pada kami. Makna apa ni? Siapa buat kerja dakwah dengan ikhlas, jangan risau pasal bahaya, sebab Allah sendiri akan jaganya. Siapa yang mustahzi'in? Ayat 96. Allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, iaitu orang yang menjadikan bersama Allah ada tuhan-tuhan yang lain. Fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan tahu akibatnya. Serah pada aku. Engkau buat kerja dakwah aja, jangan bertembung, jangan melawan. Okey, 97. Bila orang kata Nabi gila, celaka, sempit tak hati Nabi? Sempit tak dada Nabi? Sempit. Kita sendiri kan, kita cakap Quran, cakap hadis, berdakwah, penat, letih. Orang kata ustaz tak boleh pakai, kami tak dengar orang macam ustaz ni. Sempit tak dada? Ke rasa lapang? Rasa lapang ke rasa nak lempang? Tengok Allah kata apa? Allah tahu. Allah kata walaqad na'lamu, sesungguhnya kami tahu, annaka yadhiqu sadruka, dada engkau sempit. Disebabkan apa? Nabi ni manusia. Orang kata Nabi terasa kan. Dulu Al-Amin, 40 tahun kamu panggil aku Al-Amin, simpan barang cari aku. Tiba-tiba aku bagi tu Rasul, kata aku gila. Sempit dada Nabi kan. Maka kena buat apa? Macam mana nak sabar? Macam mana nak dapat kekuatan? Ayat 98. Wasabbih bihamdi rabbika, teruskan berzikir pada Allah, puji Allah. Dan wakum minas sajidin, dan jadilah orang yang sujud. Tu apa makna? Solat. Maknanya kalau kamu hadapi tentangan, celaan, makian, kamu kena cari siapa? Cari Allah. Kuatkan hubungan kamu dengan Allah, dengan solat malam, dengan zikir, dengan solat. Dan yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan engkau secara apa?
istiqamah sampai kamu mati. Jangan bermusim. Tengok, bila kita baca beberapa ayat akan cerita apa ni? Semua kita baca ayat Quran. Surah Al-Muzammil, Surah Al-Insan, Surah Al-Hijr, semua cerita pasal apa ni? Dakwah. Jadi satu benda yang pelik lah. Tadabbur Al-Quran tapi tak berdakwah. Satu benda yang pelik. Macam orang belajar matematik tapi tak pandai mengira. Matematik macam-macam dia belajar. Okey. Kita balik pada buku kita. Merupakan satu hal yang wajar. Muka surat 144. Merupakan satu hal yang wajar bila Rasulullah bermula berdakwah secara terang-terang dengan memberi peringatan pada keluarganya yang terdekat. Sebab mereka dibutuhkan. Keluarga terdekatlah. Ini bahasa Indon, dibutuhkan. Dibutuhkan tahu kenapa? Kenapa berdakwah pada keluarga terdekat? Sebab keluarga terdekatlah diperlukan sebagai pendukung dan pelindungnya, sama ada beriman ataupun tak. Ada kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Pengajaran untuk kita. Cuba buka surah ni. Ila ruknin syadid. Muka ayat 80 surah Hud. Nabi Lut, Nabi Lut, bukan Nabi Syuaib. Okey, cuba baca maksud ayat ni. Boleh faham tak? Apa maksud dia? Apa dia? Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Kan bila malaikat yang berupa anak-anak muda kan datang rumah Nabi Lut, maka isteri Nabi Lut buat apa? Dia ada grup WhatsApp sama-sama kaum Nabi Lut. Jadi dia hantar WhatsApp pada kaum dia, datang rumahku. Sebab apa? Ada anak muda yang muka licin. Oh, puak-puak ni dengar, kan dia suka sama-sama muda kan, laki sama laki liwat. Datang nak berliwat dengan anak muda yang sebenarnya malaikat. Di mana dia nak buat kerja, perbuatan keji? Di rumah Nabi. Di rumah Nabi. Kemudian Nabi Lut tawarkan, kenapa nak buat dengan sama-sama lelaki? Kan ada perempuan ramai, kahwin secara sah kan, dan itu fitrah, lelaki dengan perempuan, bukan lelaki dengan lelaki. Apa jawapan kaum dia? Ayat 78, ayat 79, dia kata apa? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma dur. Dia jawab pada Nabi Lut, kamu dah tahu kan, kami tak nak perempuan ni, kami nak lelaki. Apa hal nak bagi lagi perempuan yang kami tak nak? Inilah jawapan Nabi Lut. Dia kata apa? Qala, jikalau sesungguhnya bagiku ada kekuatan au awi ataupun tempat aku berlindung. Dalam tafsir mengatakan keluarga. Kalau aku ada keluarga yang boleh aku berlindung ataupun bergantung, untuk apa? Untuk menghalang perbuatan keji kamu. Maka ahli tafsir mengatakan pengajarannya apa? Antara kelemahan Nabi Lut ialah dia tak ada kekuatan keluarga yang boleh melindunginya. Boleh faham? Jadi strategi dakwah, jangan bergaduh dengan keluarga. Walaupun dia tak ikut dakwah kita ataupun tak setuju dengan kita, tapi paling-paling kurang jangan bertembung.
pergi ziarah macam biasa. Ha? Ada tips? Sebab keluarga kita ni walaupun tak sefikirah dengan kita, bila kita dalam kesempitan biasanya dia akan bantu. Orang lain jangan haraplah. Okey. Kita sambung buku ni. Sebagaimana pelaksanaan dakwah di Mekah sudah seharusnya memberi pengaruh secara spesifik pada negeri yang merupakan basis keagama yang urgent, maka menariknya ke dalam pangkuan Islam untuk pangkuan Islam tentu memiliki peranan positif yang besar bagi kabilah-kabilah lainnya. Atas dasar ini maka risalah Islam tidaklah ditujukan kepada spesifik kepada suku Quraisy di tempoh awal dakwah. Kerana Islam sebagaimana secara gamblang, gamblang ni apa dia? Saya kena baca bahasa Arab baru faham. Usama. Kau tak tahu? Kalau orang belajar di Indonesia tak faham, orang tak belajar kat sana lagi tak faham. Oh, jelas. Gampang ke tak? Mudah ataupun jelas, Okey. Apa yang dia nak beritahu di sini? Islam itu adalah bersifat alamiah. Mana merentasi bangsa, merentasi zaman, merentasi tempat. Tapi Nabi peringkat awal dakwah Nabi fokus pada apa? Kabilah tadi kan. Hikmahnya ialah supaya paling-paling kurang bila berlaku masalah keluarga Nabi akan pertahankan Rasulullah. Tapi lepas tu Nabi berdakwah secara umum sebab Islam adalah rahmatan lil alamin. Cuba buka surah Al-Furqan ayat 1. Surah Al-Furqan ayat 1. Dia panggil alamiyatud dakwah. Alamiyatud dakwah. Dakwah secara alamiah, antarabangsa. Ada. Allah kata apa? Tabarakallazi nazzala al-furqan. Tabaraka mana? Maha tinggi Allah, maha suci Allah, maha berkat Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Furqan ni sebenarnya apa dia? Pembeza. Tapi sebenarnya Quran lah kan. Jadi Furqan tu salah satu nama Al-Quran. Quran yang banyak nama dia. Kitab, Az-Zikru, Al-Furqan. Jadi kenapa Quran dinamakan Al-Furqan? Maksudnya apa? Ialah maksudnya apa? Allah nak beritahu, siapa yang faham Quran, confirm dia akan tahu yang mana hak, mana batil, mana dosa, mana pahala, mana syurga, mana neraka, mana sunnah, mana confirm dia tahu. Tapi bila dia baca Quran, tak faham apa-apa, tak tahu beza. Lepas baca Quran, buat yang batil. Mana apa tu? Tak sampailah tujuan Al-Quran. Quran Furqan. Macam mana kamu baca dah khatam berkali-kali, masih keliru lagi mana hak dan mana batil. Kepada siapa diturunkan? Ala abdi, kepada hamba-Nya. Untuk apa? Untuk apa? Jelas.
Allah kata Quran diturunkan sebagai furqan untuk liyakuna lil alamina, supaya engkau menjadi nazir kepada siapa? Alamin. Jangan bangsa Quraisy saja. Sebab tu kita tengok peringkat awal dakwah Nabi lagi, yang masuk Islam siapa? Ada wanita kan? Khadijah. Ada lelaki, Abu Bakar. Ada koprat, Abu Bakar. Ada kanak-kanak, siapa? Ali. Ada hamba, Bilal. Semua kan? Maksudnya apa tu? Quran sesuai untuk semua peringkat umur, semua jenis latar belakang. Bila Quran, dia ajar Quran, tapi golongan tertentu je ikut, itu ada masalah tu. Masalah apa? Masalah Quran ke masalah penyampai? Sebab itulah bila kita tengok kuliah-kuliah maghrib lah, di luar negara lah, bukan di Malaysia, dia kuliah maghrib tu sebenarnya kuliah agama kan. Tapi bila tengok yang hadir tu, ada tak semua peringkat umur? Ada tak semua yang jenis latar belakangnya? Tak. Biasanya apa dia? Kumpulan pok, persatuan orang. Kenapa? Kalau kuliah maghrib tak ada budak kan? Budak hanya ada bila? Malam Jumaat. Ada makan kan? Jadi soalan, bila kena berfikirlah apa yang pengurusan masjid, bukan nak kritik, tapi supaya kita buat perubahan kan. Daripada dulu sampai sekarang, ngapa bila mengajar agama, budak tak ada, remaja tak ada. Sedangkan Nabi hari pertama mengajar Al-Quran, budak terima. Bilal hamba boleh terima. Orang kaya Abu Bakar boleh terima. Khadijah koprat boleh terima. Semua jenis perangkat umur. Awal berdakwah lagi. Tapi kita ada berpuluh tahun mengajar, tengok. Jadi budak tu bila pergi dengan kuliah maghrib, masa dia tua nanti. Betul tak? Jadi cuba fikir, cuba buat perubahan. Sebab itulah Nabi bila berdakwah di mana tadi? Hari pertama di luar masjid kan? Sebab dakwah ni kena seramai yang mungkin, dan ramai orang duduk di luar. Jangan banyak habis masa setiap hari, setiap pagi, setiap malam dalam tempat yang sama dan pelajar yang sama. Itu sebenarnya bukan dakwah. Dia lebih kepada nak memenuhi jadual. Betul? Setuju tak? Kalau tak setuju, bagi hujah. Jangan hentam je. Jadi tengok ayat ni, liyakuna lil alamina nazira. Bukan untuk kelompok tertentu. Okey. Kemudian kita sambung, di antara sahabat yang masuk Islam dalam tempoh dakwah secara terang-terang adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Kita akan sambung. Cuma saya nak sebut sikit je. Tengok. Abu Dzar Al-Ghifari duduk di luar Mekah. Dia duduk di luar Mekah. Kenapa? Dia dengar berita Nabi ni bawa dakwah. Dari mana dia dengar? Soalan, masa zaman Nabi ada tak media sosial? Tak ada kan? WhatsApp pun tak ada, telefon tak ada. Tapi kenapa dakwah Nabi didengari oleh orang yang di luar Mekah, bahkan daripada Parsi, Salman Al-Farisi? Dari mana mereka dengar? Daripada mulut ke mulut lah kan. Soalannya, kenapa dakwah Nabi baru bermula tapi tersebar mesej dakwah sampai di luar? Kenapa? Orang kagum. Sebab dakwah Nabi disampaikan di luar. Bila sampai di luar, akan merebaklah. Tapi kalau sampai di tempat dalam kelas, di pondok, di masjid, dia tak akan tersebar lah. Walaupun ada WhatsApp, alat peralatan kita dah canggih kan, tapi tak sampai. Orang sebelah rumah tu pun tak tahu apa yang ustaz mengajar kat masjid. Betul tak? Lagi canggih apa dia? Pakcik yang pergi kuliah maghrib,
Bini dia pun tak tahu dia suami dia mengaji apa. Abang mengajar apa? Belajar apa Gula Maghrib? Tak pasti lah. Ustaz mengajar tajuk apa tadi? Tafsir ke tasawuf? Tak ingat lah. Nama kitab apa dia? Tak tahu. Nampak tak? Tak tersebar di mana? Dalam rumah dia pun. Sebab apa? Cara pendekatan tu. Jadi kena buat perubahan lah kan? Sepatut ustaz yang mengajar Gula Maghrib tanya seorang-seorang. Ni nak belajar ke tak nak? Nak. Kalau nak, kenapa duduk ujung sana? Datang dekat lah. Kalau sana seorang, sini seorang, saya tak nak ajar. Saya bukan nak duit, betul tak? Tapi ustaz tak bertanya kan? Nak dengar ke kamu tak nak? Itu urusan kamu. Urusan aku memenuhi? Itu bukan dakwah. Nampak tak? Bila kita belajar sirah, kita akan bertembung dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Ini masjid-masjid di luar negara. Seperti di Afrika, di Sabah. Ada, saya baru je dapat jemputan. Di luar negara. Dia jemput saya buat kuliah bulan Ramadan tengah hari di satu surau Jabatan Kerajaan lah. Lepas tu dia beritahulah yang hadir lebih kurang 40 orang. Saya kata okey lah. Lepas tu dia bagi pula syarat, tidak dibenarkan buat rakaman dan disiarkan secara live. Saya terus jawab, kalau untuk 40 orang dah hanya nak memenuhi jadual kuliah surau, dakwah untuk ramai kan? Dahlah kamu tak boleh kumpul ramai. Tak benar pula kami siarkan ilmu untuk semua kan? Tak maaf. Dahlah jauh untuk 40 orang. Betul tak? Dakwah kena ada strategi. Ini banyak kita buang masa untuk kelompok yang kecil dan kadang-kadang orang tua kurang berkesan. Betul tak? Bukan nak kata pada orang tua, bukan semua orang tua macam tu. Ada orang tua yang okey. Jadi penceramah kena berfikirlah. Jangan fikir untuk diri dia, kan? Tapi fikir untuk agama, untuk maslahat umum. Selama ni aku mengajar, apa berlaku perubahan? Tanyalah. Okey, kita akan sebut tentang kisah-kisah beberapa orang yang masuk Islam. Sebaik saja Nabi isytiharkan dakwah secara terbuka. Dan Nabi lepas pergi ke Bukit Safa tu, apa Nabi buat? Nabi pergi rumah ke rumah, Nabi pergi kemah ke kemah. Nabi tak berhenti sebab perintah Allah, wa anzir, bagi peringatan pada semua. Dan bila Nabi pergi, semakin kuat tentangan. Bila semakin kuat tentangan, kebaikan dakwah dah semakin tersebar sebab berlaku pertembungan. Wallahu alam. Okey, ada soalan ke? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa malam ni kelas tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim